Saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Bandar Georgetown, Negeri Pulau Pinang yang akan menyambut ulang tahun kertas pengiktirafannya sebagai satu tapak warisan sedunia UNESCO pada 7 hari bulan Julai yang akan datang. This happened way back in 2008, 7th of July, whereby Georgetown together with Malacca had applied to UNESCO to be listed as heritage sites, World Heritage Sites. Apabila permohonan dibuat untuk diiktirafkan sebagai satu tapak warisan sedunia UNESCO, kita perlu memastikan ada pematuhan kepada beberapa kriteria dalam senarai yang diwujudkan oleh pihak UNESCO. Dan gembira saya nyatakan pada waktu itu, sememangnya Georgetown, antara kriteria yang telah diambil kira adalah campuran pengaruh yang telah mencipta seni bina, budaya dan seni bandar yang unik yang tidak dapat dilihat di Asia Timur ataupun di Asia Selatan, di mana kita mempunyai pelbagai reka bentuk rumah kedai ataupun rumah bandar, dan kita juga ada pelbagai jenis bangunan daripada pelbagai peringkat bangunan yang berbeza yang berasal daripada pelbagai era jajahan kita di bawah Belanda, pihak Portugis dan juga pihak British. We have the core zone and also the buffer zone, whereby the core zone, as everyone knows, is some 109.38 hectares, 42.16% of it all, and encompasses Welki, Beach Street, Masjid Kapitan Keling Road, Love Lane, several roads that are nearby these main thoroughfares. And we have the buffer zone, which is 150.04 acres or 57.84% of it all, which is surrounded by the northern and eastern seafronts and Dr. Lim Chui Leong Road and the entire area of the port in Penang. Di Pulau Pinang, kita akan teruskan usaha kita untuk memastikan tapak warisan UNESCO Georgetown ini dikekalkan pada semua waktu. Dan oleh yang demikian, begitu penting kita ada satu program dan garis-garis panduan yang digubalkan untuk memastikan bahawasanya ciri-ciri yang perlu dikekalkan itu terus dipelihara dan dipulihara. And as such, in 2018, the state government had decided we will come up with a special area plan, and we have had several meetings commencing in 2020. To be exact, as of today, this morning, 24 meetings, technical meetings with all agencies and focus group discussions as well with NGOs and so forth to discuss the draft to replace the current Special Area Plan. That Special Area Plan was originally gazetted in 2016. The work that we have done to enhance that plan, we call it Rancangan Kawasan Khas Tapak Warisan UNESCO Georgetown Gantian. Pada asalnya kita ada satu draft, iaitu satu jilid untuk dokumen gantian tersebut. Tetapi dalam perbincangan kita untuk memudah carakan penyediaan dokumen gantian ini, kita buat putusan supaya kita ada dua jilid. Ada jilid 1 dan jilid 2. Kita buat putusan pada pagi ini bahawa draft akhir RKK ataupun Rancangan Khas Kawasan Khas Tapak Sedunia Warisan Georgetown UNESCO ini gantian diluluskan secara prinsip, diangkat kepada Jawatankuasa Perancang Negeri untuk pertimbangannya dan harap-harap kelulusannya. Di bawah undang-undang, setelah itu dibuat, ada satu lagi proses yang perlu diambil, iaitu kita perlu membuat keputusan untuk membenarkan pendengaran awam berlaku, di mana kita harap ini akan dapat diputuskan juga di Jawatankuasa Perancang Negeri apabila ia sampai di situ. Kita juga harap bahawa penyertaan awam dan ini yang diperlukan di bawah sisi undang-undang ini dapat dilakukan dalam tahun ini juga, supaya dokumen ini dapat diwartakan dalam masa yang terdekat. Kita akan pastikan ketelusan kita untuk mengambil kira semua pandangan
dan sememangnya ini adalah satu tahap dalam seluruh proses penggubalan sesuatu rancangan itu yang penting sekali. Kerana dengan prosedur ataupun proses pendengaran awam dan publicity yang diperlukan ini, maka warga Pulau Pinang boleh beri pandangan-pandangan dan input-input dan cadangan-cadangan mereka terhadap draft rancangan khas kawasan tapak warisan dunia ini untuk perhatian pertimbangan kita supaya kita dapat menjadikan lebih baik dokumen tersebut dalam semua aspek.